me do my two-step. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nur Ashikin dan rakan seperjuangan saya. Saya Salihin dan rakan saya Saimizi akan membentangkan isu jenayah bula cyber dan undang-undang Malaysia. Seperti yang kita ketahui, kecanggihan internet menjadikan dunia kini tanpa sepadan dan semua maklumat berada di hujung jari sahaja. Internet dapat berhubung dan mengalir antara satu sama lain hanya melalui media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Internet telah mencipta banyak kemudahan dalam kehidupan moden, tetapi tidak kita lupa, seiringan dengan perkembangan teknologi, terdapat juga penyalahgunaan tujuan internet yang menjurus ke arah perbuatan jenayah dan khianat. Seterusnya, perbincangan mengenai definisi buli cyber. Menurut Belsi, buli cyber merujuk kepada perbuatan orang yang mempunyai niat untuk merosakkan atau menjatuhkan reputasi serta imej individu lain dari segi psikologi dengan menggunakan medium alat-alat elektronik dan penggunaan teknologi maklumat untuk berkomunikasi seperti telefon bimbit dan sebagainya, yang digunakan bagi tujuan penyebaran fitnah secara berterusan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis buli cyber. Untuk yang pertama adalah gangguan berterusan, iaitu sesuatu tindakan menghantar mesej yang menyinggung perasaan kasar dan menghina atau menggunakan kata-kata kesat, komen yang berniat jahat atau memalukan pada siaran, foto dan bilik berbual. Sebagai contoh, menamakan dan gelaran seperti gemuk. Untuk yang kedua adalah pemalsuan maklumat fakta, foto atau video, iaitu tindakan memasukkan maklumat serta menyebarkan maklumat palsu bagi tujuan menjatuhkan seseorang. Contohnya, berkongsi foto seseorang bagi tujuan menghina. Seterusnya adalah penyebaran berita berbentuk provokasi, iaitu penggunaan bahasa yang melampau dan menyinggung perasaan bertujuan untuk mengapi-apikan serta mencetuskan konflik dan pergaduhan. Selain itu adalah penyamaran, pemalsuan akaun media serta kecurian identiti. Tindakan menggodam akaun email atau rangkaian sosial seseorang dan menggunakan identiti dan talian bangsa untuk menghantar, menyebar atau menyiarkan bahan atau maklumat. Sebagai contoh, berunsur lucah, ganas dan sebagainya. Seterusnya adalah penghendapan cyber, iaitu tindakan seseorang yang melakukan banyak alasan seperti obses, minat atau benci yang melampau terhadap seseorang. Contohnya, seseorang mengumpul data dan maklumat kemudian menghantar mesej berbau ancaman ataupun ugutan. Yang terakhir adalah ugutan dan grooming, iaitu tindakan melibatkan eksploitasi ke atas wanita dan kanak-kanak tanpa sentuhan fizikal daripada penjenayah. Seterusnya kita akan lihat statistik kes buli cyber yang berlaku di Malaysia. Menurut Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, berikut adalah jadual berkenaan dengan statistik jumlah kes buli yang berlaku di Malaysia dari tahun 2017 sehingga Ogos 2019. Jadual seterusnya adalah laporan yang dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia 2017 berkenaan dengan kes buli yang berlaku mengikut platform media sosial. Okey, saya akan serahkan perpentangan ini kepada rakan saya iaitu Saimizi bin Rajab. Terima kasih kepada rakan saya, Cik Salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan undang-undang di Malaysia yang berkaitan dengan jenayah buli cyber. Untuk pengetahuan semua, negara maju seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat telah mempunyai undang-undang yang diwartakan bagi mengawal segala kegiatan buli cyber dan seterusnya mengekang kesalahan jenayah cyber yang berlaku di negara masing-masing. Namun malangnya sehingga kini, negara kita Malaysia tiada sebarang undang maupun akta yang khusus berhubung jenayah buli cyber.
Walau bagaimanapun, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengorak langkah dengan melantik Universiti Multimedia Malaysia untuk menjalankan sebuah kajian serta penyelidikan berhubung perkara ini. Untuk makluman semua, di Malaysia, peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan jenayah buli cyber masih tidak jelas dan tiada sebarang akta khusus untuk mensabitkan kesalahan buli cyber ini. Kesalahan atau perbuatan tidak beretika ini hanya dapat dikaitkan dengan dua buah peruntukan yang terkandung di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu Akta 588. Peruntukan yang pertama adalah di bawah Seksyen 211, iaitu larangan terhadap pemberian kandungan jelek, dan peruntukan yang kedua adalah di bawah Seksyen 233, iaitu penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Pertama sekali kita lihat keterangan yang terkandung dalam peruntukan 211 ini, iaitu larangan terhadap pemberian kandungan jelek adalah seperti berikut. Di bawah subsection 2 ini, jika seseorang disabitkan kesalahan, dia boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, berikut pula ada keterangan kesalahan di bawah peruntukan Seksyen 233, iaitu penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Seseorang yang melakukan sesuatu kesalahan di bawah subsection ini apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya kita fokus kepada cadangan-cadangan untuk menangani jenayah buli cyber ini. Cadangan pertama adalah mewujudkan satu rang undang-undang yang dapat mensabitkan kegiatan buli cyber dikategorikan sebagai kesalahan jenayah. Dengan wujudnya undang-undang khusus bagi jenayah ini, maka pembuli ini dapat dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Cadangan yang kedua ialah dengan menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat dengan menjatuhkan hukuman berat kepada pesalah. Dengan itu, besar harapan ianya akan menjadi teladan serta tauladan kepada orang lain agar kesalahan yang sama tidak akan berulang. Selain itu, kerajaan haruslah mengadakan lebih banyak kempen anti-buli cyber. Dengan penganjuran kempen ini, dapat memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya kesalahan perilaku buli cyber ini boleh mengganggu emosi seseorang individu. Seterusnya, kita sebagai masyarakat hendaklah memainkan peranan masing-masing dengan melaporkan secara terus kepada agensi-agensi yang terlibat sekiranya terdapat sebarang kes buli yang berlaku di dalam media sosial. Sebagai contoh, agensi tersebut adalah Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, MCCA. Antara lain, sebagai ibu bapa, kita harus sentiasa peka dan membuat pemantauan terhadap segala aktiviti dan tingkah laku anak-anak kita. Sebagai contoh, kita kena cakna dengan segala rangkaian sosial yang kerap dilayari oleh anak-anak kita agar mereka tidak mudah terdedah dengan hal-hal yang negatif. Akhir sekali, tanggungjawab kita sebagai masyarakat dalam penggunaan bahasa dan etika yang betul turut memainkan peranan penting dalam amalan berkomunikasi ketika menggunakan internet. Hal ini kerana penggunaan bahasa dan etika yang salah akan mempengaruhi emosi, psikologi dan fizikal mangsa. Secara kesimpulannya, walaupun Malaysia belum mempunyai akta khas bagi isu jenayah buli cyber ini, tapi tindakan efisien dan efektif kerajaan dengan menubuhkan Cyber Security Malaysia dengan kerjasama pihak berkuasa yang lain seperti PDRM adalah langkah yang bijak bagi membendung jenayah buli cyber ini. Dengan itu, dalam proses memberi kesedaran keselamatan cyber, terutama berkaitan jenayah buli cyber, perlu dilaksanakan secara berterusan agar kesedaran semua pihak meningkat dan sasaran perlu ditetapkan ke arah zero buli cyber di Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.